Konflik dan tekanan kerja dalam organisasi. Interaksi tidak menjamin kesesuaian dan keserasian. Ketegangan biasa berlaku antara individu maupun kelompok dalam organisasi kerana sifat-sifat pribadi yang berbeza, perbezaan kepentingan, komunikasi yang tidak efisien, perbezaan nilai dan sebagainya. Kami memilih isu konflik dalam Organisasi Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, iaitu Angkasa, sinonim dengan identiti melaksanakan potongan gaji penjawat awam di Malaysia. Ditubuhkan hasil dari cadangan Kongres Kerjasama Kedua yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak Husin, Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Definisi konflik dalam organisasi. Cass dan Rosenwick 1974, subsistem tujuan dan nilai-nilai, teknikal, pengurusan, psikolososial dan subsistem struktur yang saling berkaitan dalam mencapai sesuatu objektif tertentu adalah penyumbang utama dalam berlakunya konflik. Faktor ketidakserasian antara individu dalam organisasi disebabkan nilai, tujuan, status, budaya dan sebagainya. Konflik bermaksud perbezaan pendapat antara dua pihak yang membawa kepada percanggahan. Konflik bermula apabila satu pihak menganggap satu pihak lain menghambar atau menghambarkan satu kepentingan dirinya. Thomas 1976, Luton 1985 menyatakan konflik sebagai suatu keadaan berlakunya perbezaan objektif di antara nilai-nilai atau tujuan. Stoner dan Freeman 1989, konflik terjadi disebabkan keperluan untuk berkongsi sumber atau terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang saling bergantungan ataupun disebabkan dari perbezaan status, tujuan atau budaya. Terdapat juga konflik yang bermanfaat, iaitu konflik yang menyokong matlamat organisasi dan memperbaiki tahap pencapaian organisasi. Ini bermakna konflik tersebut menjadi sumber perubahan yang progresif kepada organisasi. Faktor-faktor berlakunya konflik dalam organisasi. Perbezaan atau percanggahan pendapat antara individu berkaitan dalam sesuatu maklumat atau tujuan, cara menjalankan tugas, perselisihan kefahaman terhadap sesuatu keterangan, fakta atau nilai, iaitu salah atau benar, sesuatu perkara membabitkan kepentingan organisasi. Konflik dalam diri individu itu sendiri. Bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk dilaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih daripada kemampuannya. Faktor-faktor konflik dalam organisasi. Persandaran tugas membawa maksud tugas yang memerlukan individu atau unit lain untuk membantu menyelesaikan sesuatu yang memerlukan kerjasama dan persefahaman antara kedua pihak. Apabila kerjasama yang diharapkan tidak wujud, ia mungkin melahirkan rasa tidak puas hati. Kekurangan maklumat, iaitu masalah kekurangan maklumat sering berlaku dalam sesebuah organisasi kerana wujudnya komunikasi yang lemah antara bahagian atau individu itu sendiri. Pengurusan maklumat yang lemah akan menjejaskan mutu kerja dan akhirnya gagal mencapai matlamat yang ditetapkan. Matlamat berbeza, di mana latar belakang dan pemikiran yang berbeza antara pekerja, organisasi membuat perubahan dasar atau pekerja tidak dapat menerima perubahan dalam jangka masa yang singkat. Desakan serta paksaan hanya akan membawa kepada tindakan yang lebih buruk bagi menunjukkan ketidakpuasan hati mereka. Persaingan sumber yang terhad, iaitu persaingan mendapatkan jawatan, kewangan, kelengkapan pejabat dan kelengkapan peribadi bagi jabatan masing-masing. Berlaku ketidakpuasan hati dan ketidakadilan apabila mengutamakan kepentingan sendiri daripada matlamat organisasi. Ketidakjelasan tanggungjawab dan kuasa. Pekerja yang masih samar dalam tugas dan mengharapkan orang lain melakukan tugas tersebut. Konflik dalam pemusatan dan pembagian kuasa antara pekerja. Konflik pekerja dan atasan akibat mementingkan pendapat orang bawahan sahaja dan pilih kasih dalam pembagian tugas. Masuk. Assalamualaikum bos. Salam, masuk. Sudah ya?
Okey, terima kasih bos. Lek, hujung minggu ni saya nak kamu wakilkan saya untuk travelling ke Miri. Travelling ke Miri, mesyuarat penting, ada mesyuarat penting yang kamu hadiri. Aduh bos, boleh saya minta maaf bos. Saya ada masalah sikit bos dengan family saya. Boleh tak bos wakilkan orang lain untuk pergi ke Miri bos? Saya minta maaf Cik Alex. Kita ada masalah kekurangan berkaitan dengan Cik Alex pun tahu kan. Cuma dekat sini sekarang ni cuma Cik Alex seorang saja yang berkelayakan untuk menggantikan saya di Miri nanti. Tapi bos, saya betul belum berpasan tadi bos. Sebab masalah keluarga ni memang tak boleh dielakkan. Mohon pertimbangan dari bos lah. Lagipun saya rasa ramai lagi calon yang lebih layak menggantikan tempat bos. Saya bukan nak elak bos, tapi kali ini betul-betul sangat saya memerlukan pelepasan dari bos. Tolonglah bos, banyak lagi calon yang sesuai dan kelayakan. Dah. Saya memang tak boleh nak bantu kamu. Masalah kamu selesaikan dahulu. Keputusan saya adalah muktamar. Kamu selesaikan dahulu masalah kamu sebelum kamu bertolak ke Miri hujung minggu ini. Keputusan saya muktamar. Kamu saja calon yang paling sesuai setakat ini. Kalau macam tu bos, baiklah bos, saya nak pintar. Okeylah bos, saya minta diri dulu bos. Terima kasih Alex. Okey, bos. Okey, bos. Lex, ni file yang bos suruh kau siapkan ni. Aku letak sini Aduh, banyaknya file yang belum disiapkan ni. Bukankah bos suruh aku pergi travelling ke Miri? Entah Lex, ni arahan bos. Aku pun banyak juga tugasan yang bos suruh siapkan. Ni pun bos suruh aku bagi dengan kau. Dia ada pesan suruh siapkan dalam minggu ni lah sebelum kau pergi travelling. Aduh, boleh gila lah aku kalau macam ni. Banyak betul beberapa kerja yang perlu aku siapkan. Kau dapat tak tolong aku, Vic? Sorry Lex, aku rasanya tak dapat lah nak tolong. Sebab aku pun banyak kerja yang belum selesai ni. Sebab tu bos suruh kau settlekan benda ni. Aku pun turut-menurut perintah je. Aduh, banyak betul lah kerja bos bagi kat aku ni. Dah nak pergi travelling dengan masalah keluarga lagi. Aduh, stres betul lah. Sabar Lex. Okeylah, aku jalan dulu. Okeylah. Kaedah mengatasi konflik dalam organisasi, iaitu konflik dalam organisasi boleh menyebabkan kegagalan sesebuah organisasi untuk menjalankan operasinya dengan berkesan. Kaedah menangani konflik memerlukan kebijaksanaan dan kemahiran yang tinggi, perlu mengatur strategi dan teknik yang betul dan berkesan, mengetahui kemampuan diri sendiri dan juga pihak-pihak yang mempunyai konflik, mencari penyelesaian bersesuaian dengan situasi, penggunaan strategi penyelesaian konflik, iaitu 5 strategi yang digunakan adalah seperti yang pertama, strategi persaingan, yang kedua, permuafakatan, yang ketiga, kompromi, yang keempat, pengelakan, dan yang kelima, penyesuaian. Strategi persaingan dalam penyelesaian konflik mewujudkan situasi menang kalah. Strategi permuafakatan, sikap bertolak ansur dan mementingkan pencapaian matlamat serta perpaduan pasukan menjadi keutamaan. Strategi kompromi, teknik rundingan tawar-menawar, memberi faedah kepada kedua-dua pihak daripada penyelesaian yang dilakukan, mengorbankan kepentingan untuk menerima manfaat. Strategi pengelakan, iaitu isu-isu konflik dipendamkan atau tidak diendahkan buat sementara waktu untuk mengumpulkan maklumat dan menganalisis masalah. Strategi penyesuaian, memelihara perhubungan dan kedudukan, mendapatkan kerjasama dan menyelesaikan konflik dengan cepat. Teknik ini hanya memuaskan sebelah pihak sahaja dan biasanya digunakan oleh majikan atau ketua yang sangat berkuasa. Kesimpulan. Konflik biasa berlaku di mana-mana organisasi dan mesti ditangani dengan segera.
Pengawalan konflik dan kewibawaan seseorang ketua mampu meningkatkan produktiviti sesebuah organisasi dalam mencapai sesuatu matlamat. Pejabat konflik macam biasa, peranan yang tidak jelas, persaingan untuk sumber-sumber yang terhad, halangan-halangan komunikasi, tiada penyelesaian sebelum berlaku konflik, perbezaan keperluan, nilai dan matlamat untuk individu. Stres ataupun tekanan yang tidak terkawal akan mendatangkan kesan negatif. Faktor lain yang menyumbangkan kepada stres serta tekanan kerja adalah faktor intrinsik kerja, struktur dan klimaks organisasi, perkembangan kerjaya, peranan dalam organisasi, perhubungan di tempat kerja, hubungan dan kerja dan rumah, hubungan kerja dan rumah. Strategi menangani stres adalah berikut sokongan sosial, mana katanya individu ini memerlukan sokongan sosial. Strategi tugas kita kenalah mengatur strategi tugas kita, di mana dengan mengatur strategi tugas itu kita akan ada lebih efisien. Seterusnya pengurusan masa, benda ni perlu juga, pengurusan masa perlu. Dan seterusnya ialah sesi relaksasi. Relaksasi ni untuk kita regangkan stres kita. Lain-lain tak ada. Sekian, terima kasih.